Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. نبي الرحمة وشفيع الأمة، البدر الدجى والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأكرمنا بنعمة الإسلام، وفضلنا على كثير من الأمم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya maka sempurnalah perkara yang baik. Dan segala puji bagi Allah yang memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam, melebihkan kita di atas umat-umat yang telah lalu dengan dihadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamanya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah kerana Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sungguhnya kami redha Allah itu adalah Tuhan kami, Islam agama dan cara hidup kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi dan rasul bagi kami. Yang dimuliakan tuan imam, tuan bila, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi seluruh duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal ahli syurga insya-Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mailah tamanya dan buat selamanya kita merapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala, kerana pada saat ini Allah memilih kita, menghimpunkan kita dengan rahmatnya, dengan kasih dan sayangnya, untuk kita berada dalam ketaatan dalam majlis ilmu. Moga-moga itu tanda kasih dan sayang, hubbul ibadah, kesenangan kita dalam beribadah pada Allah, sebagai tanda kita semua menjadi hamba yang Allah Ta'ala redha. Allah nak beri kebaikan dunia dan akhirat. Dan insya-Allah pada malam ni kita menyambung tazkirah peringatan, khususnya bagi diri kita manusia yang banyak leka dan lalai, banyak kealpaan dan kelupaan. Sehingga kata Nabi SAW, ketika Nabi Adam AS, Nabi Adam ni Allah beri umur dia 1000 tahun, tapi Nabi Adam telah beri sebahagian umurnya kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, itulah Nabi Daud AS. Dia beri umur dia 40 tahun, cukup. Umur Nabi Daud 100 tahun. Waktu kematiannya tiba, dia lupa. Lalu dia mengingkari malaikat yang datang untuk mencabut nyawanya, malakul maut. Dan kata Nabi SAW, Adam itu pelupa, Adam itu mengingkari. Maka begitulah zuriat dan keturunannya satu hari nanti akan jadi seorang yang lupa, mengingkari, dah lupa bertanya balik. Begitulah yang berlaku dalam kehidupan kita di saat ini. Allah beri pinjam kita nikmat sihat yang lama, Tuhan ambil seketika, maka kita bertanya, ya Allah, kenapa hari ni engkau uji aku macam ni? Kita lupa bahawa usia kita ni Allah dah beri sihat 40 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun, sakit baru seketika. Kita dah ingkari, kita dah lupa, bahkan kita tanya balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah yang berlaku pada anak-anak dan cucu cici Adam ini, sehingga kita mestilah hidup dalam peringatan yang disebut fazakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kamu wahai Nabi SAW, berikan peringatan itu, kerana ingatan tazkirah itu bermanfaat bagi hamba yang beriman, bagi hamba yang bertakwa. Sebagaimana kita mari malam ni sembahyang, panggilan solat itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui laungan suara muazzin. Yang memanggil itu Allah, yang menjemput itu Allah. Sebagaimana malam ni, semalam terkulak semana, Pak Saudara Sultan Mizan kita meninggal dunia. Mati pagi di Kuala Lumpur, bawa balik naik flight. Pukul 6 petang, pelajar-pelajar kita dah standby dah pergi ke istana, baca Yasin, baca Quran. Malam ni nak tahlil lepas isyak, tapi lepas maghrib kena pergi dah. Majlis jemputan raja-raja, majlis jemputan orang besar. Betapa kita buat persiapan pakaiannya, kesiapan kita. Tetapi sembahyang itulah panggilan Allah melalui muazzin. Yang dipanggil itu hanya hamba yang bersyahadah, yang dipanggil itu hanya hamba yang beriman padanya. Kerana itu bila diazan, dikumandangkan, kita mendengar kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, yang dipanggil itu adalah hamba yang bersyahadah. Orang tak beriman tak dipanggil, tak dijemput. Maka beruntung orang yang dapat menghadirkan dirinya sembahyang berjamaah di surau di masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Hanya di kalangan umat Nabi SAW yang menghidupkan sunnahnya, yang datang menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dilau, yang disuruh. Ya, hayya 'ala salah, dipanggil kita menunaikan sembahyang. Yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salah kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Sesungguhnya sembahyang itu waktunya telah ditentukan, ketetapan dan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah pada malam ni kita teruskan tazkirah dan peringatan. Di saat hari ini kita dengar pengumuman yang terkini daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Noh Hisham. Awak panggil apa dia? Pak Ngoh ke apa? Sudah lah, tak ingat semua. Awak panggil apa? Pak Ngoh. Oh, ya. Hari ini 26 kes COVID-19. Hari ini peningkatan yang agak tinggi, 26 kes. Dan kes yang sedang aktif ada 200 kes. Ini suasana negara kita. Di akhir zaman ujian yang datang berbagai. Politik tak menentu, kehidupan orang susah, ujian dalam rumah tangga, kehidupan masyarakat yang bermacam. Yang diuji dengan kesihatan, dengan sakit dan berbagai-bagai. Ya, kita sudah duduk di akhir zaman. Kita sudah melalui fasa-fasa ujian dan fitnah yang dahsyat. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tak tinggal, dia ajar kita baca surah Al-Kahfi. Ini bukan hari Jumaat, 10 ayat yang pertama paling tidak kita baca surah Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama. Usimalahu min fitnatil masih dajjal. Allah memelihara kamu daripada fitnah dan kejahatan Al-Masih Dajjal. Yang kata para ulama, kekacauan, wabak, bencana, ujian-ujian yang banyak ni, kejahatan yang melata, ibu segala fitnah dan kejahatan ini, ibu dia, punca dia mari daripada sana, Al-Masih Dajjal. Puncanya daripada ke sana, kejahatan itu daripada sana. Maka Rasulullah SAW mengajar kita, mendidik kita supaya kita bermohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tu kita dalam sembahyang tadi, dalam tahiyat akhir kita disunatkan belum kita beri salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Minta, ya Allah, selamatkan aku daripada azab neraka jahannam. Ini kita minta. Seumpama kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta redha Allah, syurga Allah. Dalam hidup kita ni, ya, ini anak-anak pelajar kita ni, banyaknya anak-anak muda. Orang muda ni suka kebebasan, darah, panah, kekuatan yang luar biasa. Maka sepatutnya anak muda ni hidup dalam kegembiraan, hidup dengan penuh kepoya-poyaan. Tetapi kenapa kita boleh duduk malam ni di sini? Kenapa kita boleh dengar cakap mak ayah kita? Kenapa kita boleh pegang Quran di saat orang lain pegang telefon? Kenapa kita boleh berada di sini pada hari ini dan saat ini? Kerana nas'aluka ridhaka wal jannah. Kerana yang kita cari dalam hidup kita redha Allah dan kita mohon syurganya. Subuh hari orang tidur, kita boleh mari masjid. Walaupun hujan turun, kita tetap pergi ke masjid. Walaupun basah, kita pergi ke masjid. Kenapa kita pergi ke masjid? Kenapa tidak kita tidur saja di rumah? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kerana kita cari redha Allah. Yang kita buru dalam hidup kita, syurganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita sangat takut dengan murka Allah, dan kita sangat bimbang dengan nerakanya. Ini maka Nabi SAW ajar kita dalam tahiyat akhir belum beri salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, selamatkan aku, pelihara aku daripada azab neraka jahannam. Nombor satu kita minta. Wa min azabil qabri, minta selamat daripada azab kubur.
Kerana kita sentiasa perlu diperingatkan tentang kehidupan setelah kematian. Ramai orang menangis di saat melihat seseorang itu meninggal dunia, yang sebenarnya orang yang mati baru memulakan kehidupannya abadan abidin, selama-lamanya. Ya. Kematian itu adalah permulaan kehidupan yang kekal abadi. Batu Imam Hasan Al-Basri menyuruh kita menangisi diri kita, jangan menangisi orang yang mati. Memang kita menangis juga, sedih, tapi terlebih yang kamu kena tangisilah diri kamu, nak dibandingkan dengan orang yang mati itu. Seumpama hari ni orang yang sakit, amalan ni mari ramai-ramai ni, ada orang minta semaya hajat, esok nak jalani ujian pemudahan, macam-macam ujian. Tadi ada orang wasak, aksiden, patah, esok ada nak operation, macam-macam hajat kehidupan kita. Terkadang Allah menjadikan orang sakit bukan atas dia sakit, tapi ujian untuk orang di tepi dia, keluarga dia, orang di keliling dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak jentik hati kita ni, nak ingatkan kita tentang nikmat sihat, kita nak mari ingat sendiri payah. Yang kita baca, merenunglah dan bersyukurlah. Kita ni nak mari ingat nikmat kita sihat payah. Maka terkadang kita tengok orang di tepi kita yang paling dekat dengan kita, anak kita, cucu kita, saudara mara kita akan buat operation, aksiden, ditimpa musibah itu, ditimpa musibah ini. Dan memang ya, kalau bila anak kita sakit, siapa yang berat? Ibu ayah dia. Batu kadang-kadang ujian yang Allah beri pada seorang bukan untuk orang itu, orang di tepi dia. Nabi Ayub Allah beri sakit 18 tahun. Siapa yang paling setia dengan Nabi Ayub? Isterinya, isteri dia yang solehah, yang sanggup sampai botok rambut, jual rambut dia, nak cari obat, nak pelihara Nabi Ayub. Allah menguji Ayub dan menguji isterinya, sehingga Allah tarik segala nikmat, dan Allah beri 2 kali ganda nikmat yang dia tarik itu. Lepas tu kadang-kadang ya, Masya Allah ya, kita kagum melihat dia, saya pergi kuliah di Kuala Lumpur, di tempat ada orang berhenti kerja kerana jaga suaminya sakit. Masya Allah, hebat ya. Ada orang berhenti kerja jaga mak dia yang sakit. Ada orang berhenti kerja kerana jaga ayahnya yang sakit. Berhenti kerja. Di saat ramainya anak-anak yang balik ke kampung, bila dengar ayah sakit, mak sakit, Allah kena cuti lagi, merongok dia, sehingga keluar daripada kata-kata dia, tak mati lagi orang tua dia, menyusahkan hidup dia. Masya Allah, ini anak di akhir zaman yang tak kena jasa manusia yang paling berjasa selepas Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sanggup mati. Ada hal nak pergi ikut saya pergi umrah. Kalau tidak COVID-19 ni kita pergi umrah. Ya, anak dia accident tak boleh bangun di pembaringan. Subhanallah, berhenti kerja. Berhenti kerja sebab apa? Nak jaga anak. Isteri dia mana mampu, orang perempuan nak angkat, nak pergi ke tandas, nak papah, nak tak boleh, tak mampu, di luar kemampuan. Maka ayahnya sanggup berhenti kerja kerana nak jaga seorang anak yang accident, yang tidak boleh bangun di atas katil. Tapi seorang anak, kalau ayah dia sakit, belum tentu dia berhenti kerja nak jaga ayah dia. Seorang anak yang sudah berkerjaya, ada pangkat, jawatan, kawan-kawan dan kehidupan, belum tentu dia akan berhenti kerja nak jaga seorang ibu yang melahirkan dia. Belum tentu lagi. Tapi ayah telah terbukti kita melihat dia sanggup berhenti kerja. Dia sanggup meninggalkan kerjayanya, mengorbankan masanya, keluar minum air, kehidupan seumpama orang lain, demi menjaga anak dia. Masya Allah tuan-tuan, ni kehebatan. Ni yang kadang-kadang ujian. Macam kita lah hari ni, kita mari orang minta tolong kita sembahyang hajat, kadang-kadang Allah nak ingatkan kita, yang kena ni bukan kita, orang lain, bukan orang dekat, walaupun jauh, tetapi Allah nak bagi satu isyarat. Kamu yang sihat ni bersyukurlah pada Allah. Kamu yang Allah beri kesihatan ini, syukur. Gunakan nikmat kesihatan kamu ni.
Gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Guna untuk menjadi ibadah kesyukuran kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah Taala dah sebut betapa di kalangan manusia ni yang bersyukur itu tersangatlah sedikit. Sedikit orang yang bersyukur ni, tak banyak. Itu yang didoakan oleh Nabi SAW oleh seorang Arab Badui ketika menunaikan ibadah umrah, ada kata ibadah haji, duduk di Multazam di antara pintu Kaabah dan Hajar al-Aswad, seraya mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni minal khalil, ya Allah, kau jadikanlah aku ini di kalangan yang sedikit, bukan yang banyak. Lalu Sayyidina Umar, khalifah Islam, mendengar doa itu. Umar pergi dekat, orang lain minta bisnes maju, bertambah lagi sel, nak minta anak semakin ramah, nak minta kehidupan semakin baik, semua minta banyak-banyak depan Kaabah. Tapi kamu ni yang minta sikit ni sebab apa? Kenapa kamu minta sedikit di saat orang lain minta banyak lagi? Lalu kata si Badui ni, orang Badui ni orang pedalaman, orang tak belajar mana, orang yang biasa saja. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, tidakkah Amirul Mukminin mendengar Allah Taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, begitu sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur padaku. Aku mohon di kalangan itu yang sedikit itu. Masya Allah. Terduduk Sayyidina Umar. Umar kata Badui ni lebih alim daripada Umar. Walaupun dia tahu sedikit, dia berpegang dengan pengetahuan dia, dia pegang dengan ilmu itu, sehingga akhirnya dia dianggap orang yang mulia oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata kita kadang-kadang kita ni, kita mengaji banyak dah, ikuti kuliah-kuliah pengajian, dengar tazkirah, dengar peringatan, baca Quran, baca buku, banyak yang kita tahu, tapi banyak mana yang kita beramal. Sebab itu ilmu ni bila kita beramal dengan ikhlas, Allah Ta'ala tambahkan lagi, tambah lazat, tambah nikmat, tambah lagi hikmah, hikmatun azimatun. Allah Ta'ala buka hikmah. Kalau kita seorang guru, anak murid kita hormat dengar cakap kita. Kita seorang suami, isteri kita dengar cakap kita. Kita seorang isteri, anak-anak kita boleh ikut cakap kita. Kenapa? Kerana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itulah yang Allah Taala jadikan. Dah memanglah amalan ini lumayan ajak ni, dengar kata ada jamuan ke dah. Ni Nabi sebut, kita tak pernah letak syarat. Orang tanya sembahyang hajat bayar berapa, nak tahlil nak bagi berapa, tidak pernah kita letak harga dan syarat. Tak ada pun, tidak apa. Cuma Nabi sebut, dawu mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Siapa nak ambil kelebihan hadis ni, dia beramal dengan hadis ni. Kelebihan bersedekah, kelebihan beri orang makan. Baru ni saya minum air dengan seorang korporat jutawan. Jutawan ni hebat. Kisah dia banyak menginspirasikan. Dan kita kena ada kisah-kisah yang menginspirasikan ni. Seumpama Nabi Zakaria yang sudah tua, tidak ada anak, mandulah kita kata, mustahil nak dapat anak. Tapi tiba-tiba tengok Maryam turun buah durian, turun bukan musim durian, tak ke boleh, turun buah-buahan, turun makanan. Maka Nabi Zakaria tengok, dapat inspirasi, kalaulah dia Allah boleh beri, kenapa tidak aku? Lalu dia minta doa pada Allah, Tuhan beri Zakaria seorang anak yang soleh, Tuhan beri pada dia zuriat dan keturunan. Jadi ada seorang korporat ni, seorang jutawan ni, masih hidup lagi, baru ni minum air dengan dia. Cerita dia ni memang menarik. Orang dilanda COVID-19, jatuh perniagaan, hutang keliling pinggang, jual syarikat company, dia steady je, elak dia, tak ada apa-apa, dia senyum dia. Kau besar kilang dia,
kau tambah pekerja dia. Masya Allah, hebat. Walaupun bisnes dia ni dia boleh pakai mesin sepenuhnya full tanpa guna tenaga manusia. Dia tolak mesin. Dia nak tolong orang susah biar beri peluang pekerjaan pada orang. Walaupun keluar lebih belanja tapi niat dia yang baik, Allah Ta'ala pelihara perniagaan dia. Masya Allah. Dia ni seorang yang hebat. Ya, kisah dia pernah kita cerita. Dia berjaga, dia adik-beradik ramai-ramai adik-beradik dia ni. Takdir Allah Ta'ala, hak sulung tolak nombor 2 tolak nombor 3. Akhirnya ni cerita mak dia sakit. Bila mak dia sakit, hak sulung tolak nombor 2 tolak nombor 3. Akhirnya jatuh ke dia, hak tak kerja kerajaan, hak pendapatan tak menentu, hak hidup paling susah. Masya Allah. Ya, tapi banyakkan tempat-tempat kita pergi kuliah kan, biasa lepas kuliah ada mari orang mari. Dia kata, Ustaz, betul sungguh. Memang kadang-kadang saya pun sama. Saya bela mak orang tua saya ni, kadang saya hak paling susah. Ada beradik ni ramah, hak ni kerja ni, hak ni. Tapi Allah Ta'ala takdir mak dia mati ni di rumah dengan anak hak paling susah sekali. Macam Rasulullah SAW, hak bela dia pak dara hak paling susah, Abu Talib. Nabi jadi bela kambing, hidup berdikari dalam kesusahan, dalam kepayahan. Ya, jadi bila dia jaga, dia bela anak dia, dia bela mak dia ni. Macam tadilah, seorang ayah, isteri tak mampu nak uruskan anak dia yang accident ni, berhenti kerja. Dia ni nak jaga mak dia. Oleh kerana takdir Allah, jatuh ke rumah dia. Orang ni tolak. Lalu dia pun tak boleh nak buat kerja. Nak kerja buat tak boleh. Sebab apa? Nak jaga, nak pergi tandas, nak makan, nak ubah. Sehingga hari raya kunci pintu. Orang, sebab apa kunci pintu rumah ni? Besok ramai raya nanti. Nak jalan, kuih raya tak mampu nak beli, apatah lagi nak pakai baju raya, apatah lagi nak beri duit raya. Terpaksa kunci pintu rumah dia. Masya Allah. Sehinggalah bela bakti pada mak ayah, mak dia. Sehingga mak dia pun meninggal dunia. Mak dia mati. Lepas mak dia mati, dia kata dia ambil satu meja tak tepi jalan, ambil kursi, jual tepi jalan. Itu sejarah dia. Jual gitulah, duduk tepi jalan, tak meja, tak kursi, jual. Dia kata seolah Allah berkata pada dia, sekarang giliran kamu. Allah nak bayar cash. Dan memang dalam hadis Nabi sebut, siapa yang bakti pada ibu ayah dia, siapa yang durhaka pada ibu ayah dia, dunia akhirat dua-dua Tuhan bayar cash belaka. Kamu bakti, dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Kamu tidak hormat mak ayah kamu, kamu bersikap kurang ajar dengan mak ayah kamu, dunia kamu dapat balasan, akhirat pun dapat, dua-dua dapat. Maka Allah Ta'ala nak katanya, sekarang giliran kamu, ini waktu kamu. Tuhan nak bayar cash pada kamu. Daripada satu meja, kursi duduk tepi jalan, akhirnya buka kedai. Hari ni ada kilang. Masya Allah, beratur pekerja dia, kenderaan dia banyak. Ya, sahabat tahap ustaz nak pergi kuliah ni, ambil kereta, beri kereta pula. Subhanallah. Ni orang hebat, hero yang tidak didendangkan. Ya. Jadi kisah dia ni hebat, menarik. Jadi bila duduk dengan dia ni, banyaklah dia cerita. Asalnya kisahnya kita cerita pasal mak ayah. Dia mari, dia cerita, kata ustaz, saya ni sebenarnya itulah kisah saya. Kalau ustaz cerita ni, saya salah seorang yang berbakti pada ibu sehingga mati di sisi saya, dan Allah Ta'ala tunjuk dunia ini kebaikannya, apatah lagi di akhirat. Masya Allah. Jadi dia ni bila kita minum air, cerita ni minum air ni, minum air satu pagi,
duk minum air, dia pergi ke kedai makan. Dia panggil tokai kedai makan, dia buat keluar duit setokor dia pun panggil, ambil duit ni aja. Jadi kita tanya dia, duit apa ni? Duit ada buat jamu kat pekerja ke? Duit bayar ni? Tak apalah, dia tak nak kata, dia tak apalah. Tuan kedai pun tanya, dia kata macam biasa lah, dia kata. Akhirnya duk cakap, duk tanya lagi. Dia kata, ustaz ni, dia lebih tahu pada kita, dia tanya kita. Dah. Dia tahu pada kita, dia tanya kita. Ya, rupanya tuan-tuan, antara amalan dia, pagi-pagi dia pergi kedai makan. Dia bawa bekal dah 200-300 ringgit. Ya, dia tu atas duit kita ni ada hak orang. Kalau hari ni dia pergi kedai ni, contoh kedai, satu kedai makan ni, dia panggil tokai kedai makan, dia beri 300-400 ringgit. Hari ni siapa makan di sini percuma, tak payah bayar. Siapa bayar tak tahu, tapi dia yang bayar. Itu amalan dia. Subhanallah. Dia menega tak pernah jatuh. Hebat. Dia menega tak pernah jatuh. Tuhan beri kemudahan hidup dia. Walaupun ujian berbanyak, dia sihir, orang dengki macam-macam, tapi Allah pelihara dia. Allah pelihara dia. Ya. Ini dawu mardakum bisadaqah. Bersedekah bukan hanya saja boleh menyembuhkan penyakit, memberi makan dan minum pada orang, kelebihan yang terlalu besar dalam ajaran agama kita. Jadi saya ucap jazakumullah lah. Amalan ni ada orang minta semayah hajat, mari hantar makanan pula, jazakumullah. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Cuma nak rayaknya kelebihan-kelebihan ini disebut dalam hadis Nabi, dan kita melihat bagaimana orang-orang macam ni yang sukses, dia berjaya. Ya, di saat orang lain memikirkan macam mana nak survive hidup, perniagaan yang jatuh, kena cari bisnes lain, Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Dengan apa? Dengan bakti pada ibu dia, dengan amalan-amalan yang disembunyikan. Bukan nak tunjuk pada orang, disembunyikan. Ni pun kalau dia tahu ustaz lagi cerita ni, marah dia ni. Tapi tak cerita sebut nama tak apa. Dia kata ustaz ni omong cerita dalam kuliah. Dia tak tahu. Ya, itu antara amalan yang mulia, yang hebat, yang kita panggil kita menjemput rezeki. Yang Nabi sebut dalam hadis, istansilu rizqa bisadaqah. Bukalah pintu rezeki kamu dengan bersedekah. Menunjukkan bahawa rezeki kita ni ada pintu dia. Rezeki kita ada pintu dia. Kamu bersedekah sikit, dia terbuka sikit. Kamu bersedekah lagi, dia terbuka lagi. Lagi banyak kamu bersedekah, pintu rezeki itu lagi terbuka. Istansilu rizqa bisadaqah. Buka pintu rezeki kamu dengan bersedekah. Dan rezeki bukan hanya harta, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki kedamaian, ketenangan, rezeki pekerja yang baik, rezeki kawan-kawan yang baik. Rezeki itu adalah Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita ini mawaddah warahmah. Ya, sekadar itulah kuliah kita pada malam ni. Oleh kerana dah nak azan isyak dah ni. Ya, moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala merahmati kita semua. Apa yang kita buat, kita mohon redanya, mohon syurganya. Dan malam ni insya-Allah kita semayang hajat. Yang pergi tahlil dah pergi ke istana. Siapa nak masuk istana, ada 2 malam lagi. Gile-gile. Malam esok orang lain belum. Malam esok orang lain belum. Tak haji orang tula dah. Itu istana dunia. Rasa nak pergi tengok comelnya istana Sultan Mizan. Ini Mizan juga tapi bukan Sultan. Nama je sama Mizan tapi lain-lain. Ya, terujanya pelajar kita. Boleh tak saya nak pergi istana? Ni dunia. Istana dunia. Subhanallah. Allah nak bagi kita istana di syurga. Maka jadilah hamba yang taat, yang beriman, bertakwa pada Allah, insya-Allah. Ya, sekadar itu dulu. Sama-sama kita akhirkan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Wadud, ya Rabbus samawati wal ard, ya Quddus, ya Salam,
Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Allah ya Fattah ya Razzaq, Ya Allah ya Sami, Ya Allah ya Qabilu Taubah, Ya Allah ya Tawwab, Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami semenjak kami akhir balik sehinggalah saat kewafatan kami. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja kami lakukan, dosa yang tidak sengaja kami lakukan, dosa yang terang-terangan kami lakukan, dosa yang kami sembunyikan rapi dari pengetahuan manusia, tetapi malaikat-Mu mencatatnya. Ya Rabb, Engkau mengetahui dosa-dosa kami yang begitu banyak. Ya Rabb, maka kami bermohon di perakhiran malam Zulhijjah bulan haram ini, Ya Rabb, di dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini, di dalam majlis yang bersama kami para malaikat, di dalam majlis bersama kami anak-anak yatim, bersama kami anak-anak yang menghafal Quran, bersama kami seorang anak-anak yang soleh dan solehah, rahmati ampuni dosa-dosa kami. Buang nafsu kejahatan dalam diri kami, gantikan dengan nafsul mutmainnah. Kurniakan halawatul ibadah, kelazatan dalam ibadah. Buang kelazatan maksiat dari diri kami, Ya Rabb. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, apatah lagi dosa kedua ibu dan ayah kami. Sayangi ibu ayah kami, bahagiakan ibu dan ayah kami dunia dan akhirat. Pelihara ibu ayah kami dunia akhirat, rahmati mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Kami bermohon Ya Rabb, gantilah rahim yang kami tumpangi ibu kami 9 bulan 10 hari. Rahim itu nama-Mu Al-Asma'ul Husna. Gantilah ia dengan syurga Firdaus-Mu Ya Rabb. Gugurkan dosa ibu kami sebagaimana Engkau menggugurkan darahnya yang begitu banyak, air mata kesakitan di saat melahirkan kami. Gantilah darah daging kami, gantilah susu yang kami minum, setiap titiknya itu Ya Rabb, pahala yang berpanjangan buat ibu kami. Masukkan ia dalam syurga-Mu Ya Rabb. Buat ibu dan ayah kami yang telah pergi meninggalkan dunia ini Ya Rabb, kami bermohon pada malam ini, rahmati mereka. Jangan Engkau seksa mereka dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Sebaliknya tempatkanlah kedua orang tua kami di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman syurga-Mu Ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Bahagiakan rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Buka pintu hati anak-anak kami, adik-beradik kami, zuriat keturunan kami, suami isteri kami. Bahagiakan kami dalam ketaatan kepada-Mu. Himpunkan kami dalam syurga dengan rahmat-Mu. Akhirkan kehidupan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang sakit di kalangan kami Ya Rabb. Jadikan sakit itu ujian yang mengangkat darjahnya, yang memberi pahala, yang melayakkan ia ke syurga-Mu Ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati yang telah pergi meninggalkan dunia di kalangan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, kami bermohon di majlis yang penuh dengan barakah ini, berkahi anak-anak kami, berkahi rumah tangga kami, suami isteri kami, berkahi anak-anak pelajar kami dan madrasah kami, berkahi kampung kami, negeri kami, berkahi negara kami. Selamatkan kami daripada musibah bencana, ujian, wabak yang tidak mampu kami menanggungnya Ya Rabb. Angkat segala penyakit jasmani dan rohani kami. Kurniakan kami pemimpin yang beriman, yang bertakwa. Rahmati dan berkahilah saudara kami di bumi Palestin, di bumi Lebanon, di bumi Syam, di seluruh dunia Ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka, terima darah syahid mereka, dan akhirkan juga hidup kami dengan akhiran husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.